Yang tempat ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada tuan-tuan dan puan-puan yang dah berada dalam sesi pada pagi ini. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan mulakan bacaan ataupun teruskan bacaan pada muka surat 63. Jadi yang dah bersama-sama dalam sesi pada pagi ini boleh bantu untuk sama-sama share sesi live ni pada kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat kita yang lain, insyaAllah, supaya mereka pun dapat sama-sama baca Quran dulu pada pagi ini sebelum kita mulakan aktiviti masing-masing lah untuk hari ini, insyaAllah. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan ataupun mulakan pada muka surat 63. Okay, pada muka surat 63. Jadi yang baru first time join sesi live ni, okay, setiap hari kita akan bersiaran langsung ataupun live pada Isnin sehingga hari Jumaat. Okay, Isnin hingga hari Jumaat. Apa yang kita buat adalah baca. Okay, kita baca setiap ayat satu persatu, kemudian kita akan baca terjemah ayat tersebut dan huraikan sedikit berkaitan dengan hukum tajwid. Okay. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang soalan berkaitan dengan hukum tajwid ataupun cara baca dan sebagainya, boleh komen, boleh tanya dekat ruangan komen. InsyaAllah saya cuba bantu mana yang boleh jawab lah. Kalau tak boleh jawab tu, kita akan cari jawapan dulu, kemudian kita akan share dalam sesi live yang berikutnya ataupun dalam bentuk posting video. Okay, jadi yang baru first time join ataupun baru pertama kali nampak live ni, boleh follow dan tengok video-video yang telah dipost. Okay, semoga dapat sedikit sebanyak ilmu lah berkaitan dengan hukum-hukum tajwid, insyaAllah. Jadi dalam sesi live setiap pagi kita akan baca lebih kurang 2 muka surat lah. Kebiasaan dalam ruang waktu sejam 9 hingga 10 pagi tu, kebiasaannya kita sempat dalam 2 muka surat saja. Bergantung pada ni, kalau ada penerangan yang sedikit panjang ataupun soalan-soalan daripada tuan-tuan perempuan lebih banyak sikit, jadi mungkin 1 muka surat saja. Okey, tak apa, yang penting kita dapat mulakan pagi kita dengan baca Quran dulu, insyaAllah. Okey, itu tujuan utamalah, insyaAllah. Jadi sebagai permulaan, kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita mula hari ini pada muka surat yang pertama, iaitu muka surat 63. Jadi kalau ada mushaf, masing-masing boleh bukalah mushaf untuk buat catatan ataupun tanda pada ayat-ayat yang kita huraikan serba ringkas berkaitan dengan hukum tajwid. Okay, kalau ada keliru ataupun nak tanya soalan berkaitan hukum tajwid ataupun cara baca, boleh tanya saja. Dan kalau ada yang nak request untuk semak bacaan, okay, boleh request untuk join live lah. Cumanya tak perlu buka kamera, just bagi dengar suara jelas, insya-Allah kita bantu untuk semak lah. Okay, baca dalam 1-2 ayat. Kemudian kalau ada yang lain boleh juga, insya-Allah. Okay. Jadi kita mulakan pada muka surat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Okey, mim yang bersabdu pastikan cukup dengungnya 2 harakat. Okey, dan satu lagi, pastikan bibir atas bibir bawah mulut rapat. Ya, siratim mustaqim. Di sini wajibul gunnah. Ya, wajib dengunglah, nama pun wajibul gunnah. Kemudian kita nampak dekat sini ada huruf da, salah satu daripada huruf qalqalah. Faqad hudiya. Ya, faqad hudiya. Pastikan ada sedikit lantunan pada huruf da yang sukun, da mati. Kemudian wa man ya'tasim billah, mim yang kosong ataupun mim mati ni bertemu dengan huruf ba, kita panggil dia ikhfa. Ya, ikhfa syafawi. Jadi cara baca dia adalah sama macam iklab. Sekiranya kita pilih pandangan yang baca iklab tersebut rapat bibir atas, rapat bibir bawah. Sebab ada yang pilih pandangan adakan sedikit regangan bibir atas, bibir bawah untuk bacaan iklab kan. Jadi kalau pilih yang rapat, maka bacaan dia sama dengan ikhfa syafawi. Okay, wa man ya'tasim billah. Okay, baik. Kita tengok pada terjemahan ayat yang ke-101. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan Rasulnya yakni Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama yakni agama Allah, maka sesungguhnya dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Okay, kita jumpa nun yang bersabdu, mim yang bersabdu, wajibul gunnah, maka kita wajib dengan baca dengan keadaan dengung. Okay, wajib baca dengan keadaan dengung. Kemudian kita ada nampak dekat sini, ini tanda untuk mad silah. Okay, tanda untuk mad silah. Jadi dekat sini mad silah qasirah, bacaan 2 harakat saja. Haqqa tuqatihi. Kalau ada tanda ombak ataupun mad di atas ya yang kecil ni, baru kita baca dengan mad silah tawilah, iaitu bacaan panjang 4 ataupun 5 harakat. Okay, sama dia punya bacaan 4 ataupun 5 harakat sekiranya ada tanda ombak ni selepasnya bukan huruf bersabdu. Okay, itu formula ringkas untuk tuan-tuan dan puan yang baru berjinak-jinak untuk belajar tajwid ataupun belajar Quran kan. Okay, jadi ingat saja formula-formula yang disebutkan dan insya-Allah boleh baca dengan baik. Okay, untuk nama-nama tu bagi sahabat-sahabat yang dah biasa ataupun belajar, tak ada masalah lah, boleh ulang kaji untuk nama-nama hukum tajwid tersebut. Okay. Jadi 102, wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Okay, ini ayat ni selalulah kita dengar dalam khutbah kan, terutama sekali golongan lelaki. Okay, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu sebenarnya ayat Quran lah. Okay, kalau yang tak tahu itu sebenarnya ayat Quran. Jadi kita dah baca hari ni dalam juzuk yang keempat surah Ali Imran. Okay. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Okay, sahabat-sahabat, cuba tengok pada tanwin yang tidak sedari. Okay, selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung. Okay, di sini idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Itu tanwin kita masukkan dalam huruf waw. Okay, wala tafarraqu, pastikan panjang 2 harakat sebab berakhir dengan huruf mad waw. Macam mana kita tahu huruf mad? Sebab waw itu tidak ada baris. Okay, kalau mad ada waw ada baris, masuk bukan huruf mad. Okay, sekejap lagi saya nak teka sikit pada tuan-tuan dan puan-puan. Pada bacaan a'da ni, kalau kita nak berhenti, kalau kita sambung tadi bacaan dia a'da'an fa'allafa kan. Tapi kalau kita nak berhenti kat sini, macam mana nak berhenti tu? Macam mana nak baca dia? Okay, kemudian dekat sini wadhkuru, za sukun. Okay, pastikan dia tidak ada bunyi lantunan sebab dia bukan qalqalah. Wadhkuru bukan wadhkuru. Z tu dah ada lantunan. Okay, hati-hati dekat pada za yang sukun di sini. Okay, sama juga za sukun di sini pun sama, kena berhati-hati. Okay, soalan pada tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam sesi live ni. Okay, cuba bagi tahu macam mana cara kita nak berhenti pada perkataan a'da ini, a'da. Okay, id kuntum a'da. Okay, saya bagi jawapan ABC lah, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba jawab. Okay, kalau salah tak ada masalah. Kalau yang tahu ataupun dah belajar dah tentang hukum kat sini, boleh kongsikan dekat bawah lah, insyaAllah. Okay, jawapan pertama A, id kuntum a'da. Okay, itu jawapan A. Boleh jawab kalau rasa A, terus tulis A jawapan dia. Okay, yang kedua, yang B, jawapan B adalah a'da'a. Okey, kena dengar betul-betul lah sebab ada sedikit perbezaan je antara B dengan C. Yang C a'da'a. Okey, dapat tak saya ulang balik antara A, B dan juga C? Okey, boleh jawab dekat bawah. Jawapan A ni cara nak berhenti. Macam mana cara kita nak wakaf pada perkataan a'da'a ni? Okey, yang pertama jawapan A a'da. Okey, kita sukunkan hamzah. Jawapan B a'da'a. Okey, itu B. Yang C a'da'a. Okey, cuba sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, cuba jawab untuk cara baca ataupun cara wakaf ataupun berhenti pada perkataan ini. Saya nak tengok ada tak jawapan yang betul. Tapi kalau jawab tak berapa tepat, tak apa. Yang penting tahu jawapan dia lepas ni. Tapi saya tak nak bagi tahu lagi kalau tuan-tuan dan puan-puan belum jawab lagi ni. A'da A, adakah A bacaan dia ataupun B? A'da'a ataupun yang C a'da'a. Yang mana betul? Yang mana cara betul nak baca dekat sini ni? Tak ada lagi yang jawab ni. Cuba jawab dulu. Saya tak nak bagi jawapan terus ni. A'da ni macam mana nak berhenti? Tadi kita baca sambung. Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Itu kalau sambung memang kita akan dengung lah dekat sini. Sebab tanwin yang tidak selari selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Kan? Fa'allafa baina qulubikum. Tapi kalau kita nak berhenti, macam mana nak baca ni? Kesemua memang tak tahu ni. Id kuntum a'da'. Itu jawapan A. Id kuntum a'da'a. Itu jawapan B. Id kuntum a'da'a. Itu jawapan C.
Okay, mana yang betul cara berhenti ataupun cara wakaf pada perkataan ini? Nak berhenti dengan cara A, iaitu matikan hamzah, ataupun berhenti dengan cara sebut baris hamzah tapi satu baris ataupun tak panjang, a'da a. Ataupun yang ketiga, berhenti dengan sebut hamzah dengan 2 harakat, a'da a. Cuba tuan-tuan dan puan-puan jawab dekat bawah tu, dekat komen. Ke saya yang tak nampak komen. Cuba tolong jawab A, B ataupun C. Takkan tak ada yang tahu ni. Tak apa, cuba je jawab dulu. A, B ataupun C. Yang baru masuk boleh dengar tak dia punya soalan, ataupun tak faham soalan dia? Kalau tak faham boleh komen dekat bawah lah. Saya explain sekali lagi. Soalan dia macam mana nak berhenti dekat sini. A'da ataupun a'da'a ataupun a'da'a. Okay, A tadi a'da, hamzah kita matikan. B a'da'a, hamzah kita tak matikan tapi bariskan atas, cuma tidak panjang, a'da'a. Yang kedua a'da'a, 2 harakat, berhenti dengan 2 harakat. Mana jawapan ni? Masih menunggu jawapan. Tak ada lagi yang bagi jawapan ni. Id kuntum a'da ni. Senang je soalan dia. Macam mana cara nak berhenti dekat sini? Sebelum saya bagi jawapan, saya nak tuan-tuan dan puan-puan cuba jawab dulu. Cara berhenti pada perkataan a'da ni. Tak apa, kalau salah tak kena bayar pun. Tak kena bayar pun dekat saya. Cuba jawab dulu. Ataupun kalau yang dah memang mahir tajwid, apa nama hukum tajwid kat sini? Tapi tak apa, saya tak nak nama tu sebenarnya. Saya nak cara berhenti. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca sendirian dekat rumah kan, macam mana cara tuan-tuan dan puan-puan baca pada perkataan a'da ni? A tadi a'da, yang kedua a'da'a, yang jawapan C a'da'a, 2 harakat. Mana? Okay, Hajah Rosnah jawab yang ketiga betul. Maksudnya jawapan C betul, a'da'a. Okay, ada lagi yang nak try jawab? Ada yang nak cakap jawapan A ataupun B? Saya belum bagi tahu lagi jawapan dia apa. Tak apa, kita jawab tu sebenarnya nanti kita akan belajar lah. Hajar Rosnah dah jawab, jawapan dia A. Jawapan dia C, id kuntum a'da'a. Yang lain tak berani nak jawab. Ada yang nak jawab jawapan lain? Tak apa, tak ada masalah. Kalau silap pun tak perlu bayar, tak rugi apa-apa pun. Jawab dulu, seorang dua lagi. Saya tak nak bagi jawapan lagi ni. Hajar Rosnah dah jawab C. Kalau Hajar Rosnah dah jawab C dah, yang lain? Puan Safia, Puan Juliana baru masuk. Cuba jawab dulu. Cepat. Siapa nak jawab lagi? A'da'a, baca macam mana? A, berhenti matikan hamzah, a'da'a, ataupun a'da'a. Atau itu yang jawapan B. Jawapan C a'da'a. Yang mana betul? A, B ataupun C? Hajar Rosnah seorang je jawab ni. Yang lain tak jawab. Tak berani nak jawab ke macam mana? Tak apa, tak ada masalah kalau salah pun. Ataupun yang baru masuk, ni tak sempat tak dengar soalan dia tadi. Macam mana cara nak baca ni? Kalau salah baca ni, tuan-tuan dan puan-puan maksudnya tak tahulah lagi hukum apa dekat sini kan. Okey, tak apa. Takut lambat pula kan. Tunggu. Okey, jawapan Puan Rosnah tadi betul lah. Jawapannya adalah C. Puan Bahariah, yang nombor 3 betul. Jadi jawapan dia untuk cara baca dekat sini a'da a. Tu pastikan 2 harakat ya. Pastikan 2 harakat sebab sini kita panggil hukum dia mad iwad. Okey, sebab apa? Sebab hamzah ni tanwinnya di atas. Jadi kalau kita nak berhenti, jadikan dia 2 harakat. Jadikan satu baris kemudian harakat. Ada mad alif.
a'da'a. Kalau kita nak berhenti pada perkataan ni. Okey, jangan baca satu harakat a'da'a ataupun a'da'. Itu lagi salah. Okey, terima kasih bagi yang menjawab, Puan Rosnah dan juga Puan siapa tadi? Bahariah. Okey. Maksudnya dah pandai lah. Cuma nama hukum tajuk dekat sini kita panggil dia mad iwad. Okey, teruskan lagi. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Okey, sahabat-sahabat cuba tengok pada mim yang mati. Okey, sama bacaan dia dengan iklab sebab sini ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Jadi yang pilih pandangan iklab bacaan bibir atas bibir bawah rapat, maka bacaan dia samalah dengan ikhfa syafawi di sini, mim mati bertemu dengan ba. Kemudian ada hukum mad silah tawilah. Okey, ada tanda mad kecil ni, mad ya, kemudian di atasnya ada ombak di situ. Okey, mad silah tawilah. Cuma cara baca tak perlu ingat nama pun sebenarnya dah boleh baca dengan baik. Itu tengok ada ombak selepas ni bukan huruf yang bersabdu. Hamzah ni tidak bersabdu, maka boleh pilih baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, 4 ataupun 5 harakat. Kemudian nun ada tanwin di atas yang tidak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra. Okey, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan 2 harakat dengung. Ikhwanau, cuma dengung di sini dengan cara idgham, iaitu masuk ke dalam huruf waw, sebab di sini idgham ma'al gunnah. Ikhwanau wa kuntum, sama nun mati ataupun nun yang kosong tidak ada tanda mati, maka kita baca dengung sekira lepas huruf nun tersebut bukan lam ataupun ra. Dekat sini ikhfa, bacaan ikhfa hakiki. Di sini pun sama, mim yang bersabdu, nun yang bersabdu wajibul gunnah, pastikan cukup dengungnya dengan kadar 2 harakat. Di sini pun sama juga, kita jumpa mim yang bersabdu. Okey, cukupkan dengung 2 harakat. Okey, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka bacaan dengung 2 harakat juga dengan cara ikhfa, itu ikhfa hakiki, nun bertemu dengan huruf qaf. Okey, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Okey, mim yang ada tanda mati ataupun nun yang ada tanda mati, maka kita baca dengan izhar. Okey, baca dengan izhar, tak boleh dengung. Tak boleh dengung. Kalau mim kosong ataupun nun yang kosong saja kita baca dengan dengung. Okey, secara umumnya macam itulah. Jadi kalau tuan-tuan perempuan tak ingat nama pun tak apa. Yang penting kuasai tanda baca yang dibuat di sini. Okey, tanda mati ataupun kosong dan sebagainya. Itu kita akan selalu ulang-ulang lah dalam live ni supaya tuan-tuan perempuan ingat, terutama sekali bagi yang baru-baru nak belajar tajwid ataupun cara baca Quran tu, insya-Allah. Okey. Okey, kita tengok pada terjemahan, wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali, yakni agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yakni ketika jahiliah bermusuhan, lalu Allah menyatukan hatimu sehingga dengan kurniaannya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kamu daripada sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Okey, kita terus lagi ayat yang seterusnya. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kita isi sekali. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Okey, pastikan kalau kita nak praktiskan bacaan, hukum bacaan ra. Okey, jadi hukum bacaan ra dekat sini kena baca dengan tafkhim. Apa maksud tafkhim? Iaitu bacaan ra ni tebal. Sebab apa kena baca tebal? Sebab sebelum ra
huruf berbaris di atas. Huruf berbaris fathah, iaitu berbaris di atas. Maka ra tersebut kita baca dengan tebal. Munkar. Munkar. Okey, itu bacaan tebal. Kalau bacaan nipis ataupun bacaan yang biasa, anil munkar. Anil munkar. Itu bacaan biasa je. Jadi kalau kita nak praktiskan hukum bacaan ra, di sini bacaan ra-nya tafkhim, iaitu tebal. Munkar. Munkar. Okay, ada sedikit saja perbezaan dia sebenarnya. Kalau kita praktis, insyaAllah kita boleh bezakan antara yang tebal dan juga nipis. Okay, kita tengok nun yang kosong ataupun tengok mim yang bersabdu terus dengung 2 harakat wajib bergunah. Dia tips dia senang je. Kalau huruf yang bersabdu, maka kita masuk ke dalam huruf tersebut. Jika ada huruf yang bersabdu, maka cara dia adalah idgham, iaitu masukkan ke dalam huruf yang bersabdu tersebut. Tak kisahlah huruf tersebut huruf mim ke, huruf lam ke, huruf ra ke yang bersabdu tu. Jadi formula dia masuk ke dalam huruf yang bersabdu tersebut. Cuma step yang kedua kena tengok jugalah, kena dengung, boleh dengung ke tak. Kalau sabdu berada atas lam ataupun ra, maka kita tidak boleh dengung, sebab situ idgham bila gunnah. Okey, selain daripada tu kita kena masuk dan dengung pada huruf yang bersabdu lah. Ya, waw, mim, nun, macam tu. Mula-mula nampak je huruf sabdu terus masuk, tapi tengok boleh dengung ataupun tak boleh dengung. Tengok pada hukum dekat situ lah. Kalau lam dan ra memang tak boleh dengung, ataupun selain daripada mim dan juga nun. Selain daripada mim dan juga nun, kita tak boleh dengung. Tapi kena masuk dalam huruf sabdu tersebut. Okey, kalau sekarang ni mim yang bersabdu, kita masuk dengan dengung. Ni kita masuk dengan dengung. Okey, kemudian kita nampak ummatun yad'u. Ummatun yad'u kita tidak baca jelas. Sebab apa? Sebab tanwin di sini tanwin 99. Tanwin 99, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan kaedah dengung. Dengung tu macam mana? Idgham ma'al gunnah. Idgham masuk dalam ya dengan gunnah. Tadi gunnah tu dengunglah 2 harakat. Ummatui. Okey, lawan dia adalah tanwin yang berbentuk 69. Bila 69 baru kita baca dengan jelas ummatun. Jelas tu maksudnya bunyi nun mati tu, ummatun, T-U-N. Huruf N lah kalau Rumi. Ummatun. Kalau di sini 99, maka kita tak boleh baca jelas. Kita kena baca dengung. Masuk dalam ya. Ummatun yad'u. Okey. Kena kuasai tanda-tanda baca ni, insya-Allah dah boleh baca dengan baik. Okey, di sini macam biasalah, kalau lam ni ada tanda mati, lam ada tanda mati, kena jelaskan bunyi lam tersebut. Kena zahirkan bunyi lam tersebut. Kalau lam kosong, tak ada tanda mati, maka kita tak bunyikan dia dalam bacaan kita lah. Kalau dari segi nama hukum tajwidnya, di sini alif lam qamariyah. Kalau yang lam tidak ada tanda mati, itu alif lam syamsiyah. Okey. Wa ulaika humul muflihun. Okey. Tanda mat ataupun tanda macam ombak ni, selepas dia bukan huruf sabdu, maka 4 ataupun 5 harakat. Okey. Kemudian waw ni kalau ada tuan-tuan dan puan guna Quran yang ada warna-warna macam ni, warna-warna yang kelabu macam ni, abaikan dalam bacaan. Okey, wa ula tak perlu panjang. Wa ula. Kalau waw ni panjang, bermaksud waw tu waw mat. Okey, tapi sekarang ni waw ni ada tanda mati dekat sini. Jadi dia bukan waw mat. Kalau waw mat dia memang kosong, tak ada sebarang tanda, tak ada baris atas, tak ada baris bawah, tak ada baris depan, tak ada baris mati dan sebagainya. Okey. 104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh agar membuat yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Okey, 100. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Okey, apa maksud ma'ruf dekat sini? Iaitu segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri kepada Allah. Okey, seterusnya 105. Okey, tuan-tuan dan puan, kalau ada sebarang soalan berkaitan dengan cara baca dan tajwid, boleh tanya je terus dekat ruangan komen, insya-Allah. Okey.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Okey, huruf dha, pastikan makhraj tempat keluar huruf dha ni betul. Iaitu pada hujung lidah kena pada gigi hadapan bahagian atas. Azim. Okey, gigi hadapan bahagian atas. Okey, itu sebenarnya makhraj huruf dha. Kena pastikan betul-betul lah tempat keluar tu, sebab kebiasaannya antara huruf-huruf yang kurang tepat disebut ataupun dibaca iaitu huruf dha. Jadi dekat mana tempat keluar huruf dha sebenarnya, iaitu hujung lidah kena pada gigi atas bahagian depan tu. Okay, saya nak tunjuk gambar rajah lah. Kalau gambar rajah ni mungkin tuan-tuan dan puan lebih faham ataupun lebih nampak dekat mana sebenarnya keluar huruf dha ni. Okay, saya tunjuk sekejap gambar rajah dekat sini. Jelas ke tak? Kalau tak jelas ataupun kurang jelas, ni sebenarnya gambar mulut ni. Sekejap, saya kena jauhkan sikit. Ni orang panggil gambar rajah untuk makhraj huruf. Ni tempat keluar huruf, ni gambar rajah dia. Semua huruf hijaiyah tu ada dekat sini. Ni sebenarnya menarik ni. Kalau kita jumpa dapat gambar rajah ni, insya-Allah kita boleh praktis cara sebutan tu yang betul, keluar dekat mana. Okay, macam tadi huruf dha kan, huruf dha. Ni yang garis ni maksudnya dia keluar dekat hujung lidah ni. Hujung lidah kena pada bahagian gigi ni. Ni huruf dha. Jadi sebenarnya huruf dha, dengan huruf tha, dia sama tempat keluar dia. Sama tempat keluar dia. Tapi kebiasaannya kalau kita tak pernah belajar makhraj huruf ataupun tempat keluar huruf dha ni, dekat mana kebiasaannya yang kita akan sebut. Hujung lidah ni kena pada bahagian bawah ataupun kena bahagian atas, tapi tak kena dekat hujung ni. Dia kat dalam. Itu kebiasaan lah. Kalau sebelum ni saya sendiri pun kan, sebelum-sebelum ni masa muda-muda sikit dulu, za tu kita tak keluarkan sedikit lidah. Maksudnya tak keluarkan, tak kena pada gigi depan ni. Sepatutnya za kena keluar dekat sini. Za. Kalau za. Kalau za, lidah tu dekat sini je, dia tak keluar. Ada sedikit perbezaan lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan praktis sendiri, okay, cuba sebut dekat rumah tu za. Lidah dekat bawah ni bunyi lain. Kalau tuan-tuan dan puan-puan letak lidah dekat atas ni, bunyi dia akan jadi lain. Za. Boleh cuba sebut dekat rumah. Ujung lidah kena dekat gigi atas ni, letak je, kemudian sebut za. Masa sebut tu jangan terus masuk lidah, pasti biar je dia dekat situ sehingga selesai sebut huruf za, barulah bunyi dia tu tepat ataupun bunyi dia tebal lah. Muda sikit, sekarang muda banyak. Pandai tuan. Tuan saya sekarang muda banyak. Dulu muda sikit, sekarang muda banyak. Maksudnya nak ceritanya za tu saya pun tak tepat lah dulu. Kita tak betul-betul belajar ataupun tak pernah tengok pun gambar rajah ni. Jadi gambar rajah ni gambar rajah makhraj. Kalau boleh simpanlah seorang-seorang kan, seorang satu dekat rumah, rujuk macam mana tempat keluar dia, qaf dekat mana. Okay, pangkal lidah kena dekat bahagian sekitar anak tekak ni. Okay, ni makhraj yang keluar pada halqum. Sebenarnya gambar rajah ni menarik. Cuma kalau kita baru mula-mula belajar mungkin tak faham. Kalau kita tak faham, kita kena belajarlah, cari ustaz-ustazah ataupun dekat internet pun banyak lah sekarang. Okay, tengok je makhraj huruf. Okay, nak terangkan huruf za je tadi. Okay, praktiskan, boleh praktiskan untuk makhraj huruf za tadi. Okay, kita teruskan tadi. Mana dah? Kita berhenti tadi. Dekat azim tadi. Azim kan? Okay, 105. Ayat 105. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-cerai, yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Okay, baik, teruskan lagi. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu
wujuh. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. Okey, kalau kita nak praktis hukum bacaan ra dekat sini, bacaan ra tafkhim, iaitu ra tebal. Sebab apa? Sebab sebelumnya huruf berbaris di atas. Okey, huruf berbaris di atas, maka bacaan ra tersebut dengan bacaan tafkhim, iaitu bacaan tebal. Akafartum. Okey. Kemudian ba huruf qalqalah, pastikan ada sedikit lantunan, qalqalah sughra. Kemudian ada tanda 99, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka bacaan dengung dengan cara idgham, iaitu masuk dalam waw, sebab di sini idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Okey, mim bersabdu cukupkan dengan 2 harakat. Mim bersabdu cukupkan dengan 2 harakat. Okey, kemudian ada hamzah wasal di sini, kalau kita sambung tak perlu kita tak perlu disebut hamzah wasal ni. Fa ammal ladzi naswaddat, terus saja. Okey. Okey, fadzuqul azab bima kuntum takfurun. Okey, kalau berhenti sini boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat ma'arid disukun. Sama juga dekat sini. Okey, kalau sebelumnya huruf mat sebelumnya, maka kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat ma'arid disukun lah. Banyak dekat sini contoh ma'arid disukun. Terjadi bila mana waqaf saja, bila mana kita nak berhenti. Kalau kita sambung, maka bacaan dia balik kepada asal lah, iaitu mat asli. Okey, pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Oleh itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Dan adapun orang ni belum lagi okey. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Okey, kat sini ada ba bersabdu, ba sukun. Okey, qalqalah juga sughra, kemudian mim yang bersabdu cukupkan dengung 2 harakat wajibul gunnah. Okey. Dan ada pun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, yakni syurga. Mereka kekal di dalamnya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Okey. Bilhaq. Okey, kena qalqalah, cuma qalqalah di sini akbar ataupun qalqalah kubra. Okey, kalau yang belajar ada 2 sahaja pembahagian qalqalah, maka dekat sini qalqalah kubra lah. Kalau tuan-tuan dan puan belajar qalqalah tu terbahagi kepada 3, sughra, kubra, akbar, maka di sini akbar. Okey, sabdu huruf qalqalah yang ada sabdu, maka kita baca dengan detakan yang paling kuat, bil haqq. Okey, wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Tanwin yang tidak selari, selepasnya huruf lam. Kalau selepasnya bukan lam, maka kita dengung lam ataupun ra. Tapi kalau lepasnya lam ataupun ra, maka kita tak boleh dengung. Jadi cara bacaan dia macam mana? Back to formula juga, masuk dalam huruf yang bersabdu. Okey, kalau huruf bersabdu kita kena masuk. Cuma kat sini tak boleh dengung, kita masuk tanpa dengung. Zulmal lil alamin. Okey. Okey, 108. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan benar, dan Allah tidak berkehendak untuk menzalimi yakni sesiapa pun di seluruh alam. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita selesai baca surat yang pertama hari ini, 63. Terima kasih, saya nampak siapa, Puan Hajar Rosna, Tuan Syed, siapa lagi tadi, Puan Fidah Hafidah kan, tinti like daripada tadi. Terima kasih yang support lah, insyaAllah. Jadi kita akan teruskan lagi muka surat 64. InsyaAllah ni muka surat terakhir untuk hari ini. Kita baca
muka surat yang ke-64 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Okey, pastikan al-ard ni tidak dilantunkan sebab dha bukan huruf qalqalah. Wa ma fil ard. Itu dah ada lantunan. Kena hati-hatilah. Jadi baca dia tak perlu ada lantunan. Wa ma fil ard. Okey. Wa ila Allahi turja'ul umur. Okey, sama juga dekat sini tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak praktiskan hukum bacaan ra, di sini ada bacaan tafkhim, iaitu ra sebelumnya berbaris di depan ataupun ra sebelumnya ada mat, sebelumnya lagi ada berbaris di hadapan. Maka kita baca dengan ra tebal, ra tafkhim. Wa ilallahi turja'ul umur. Dia tebal sedikit. Okey, 109. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Okey. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Okey, kaf tebal, pastikan kaf tebal sebab kaf pula ra. Tersilap. Ra ni kena tebal sebab sebelumnya berbaris di atas. Okey. Wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Okey, tanda tanwin yang tidak selari selepasnya huruf lam, maka tak boleh dengur. Okey, step kedua kena masuk dalam huruf tersebut, huruf yang bersabdu. Okey, khairan lahum. Okey, dekat sini lahum ni tuan-tuan dan puan-puan kena hati-hati sikit. Kalau berhenti tak boleh dengung lah. Lahum, terus je berhenti. Khairan lahum. Okey, kalau kita sambung barulah kita akan dengung. Khairan lahum minhum. Okey, kalau kita berhenti khairan lahum sahaja, tak perlu dengung. Minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Okey, sahabat-sahabat, di sini kena hati-hati sangat sebab nun ni kebiasaannya dilantunkan. Minhumul ada sedikit lantunan. Kena hati-hati. Jadi minhum. Jangan tergopoh-gopoh lah nak sebut ni. Minhumul. Pastikan tidak ada lantunan pun dekat nun ni sebab dia bukan qalqalah. Kan? Lantunan tu hanya milik qalqalah. Terima kasih Puan Fidah ada bagi rose, ada bagi love tu kan. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Okay, dipermudahkan urusan insya-Allah. Okey. 110. Kamu yakni umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia kerana kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Okey. Okey, ahli kitab orang ni lah, orang Yahudi, orang Nasrani. Okey, ada yang beriman, ada yang tak beriman. Okey. Sama juga macam kita pun ada yang nama Islam tapi kadang-kadang tak mengamalkan hukum Islam pun. Macam contoh yang paling basic sekali lah, solat tak cukup 5 waktu ataupun tak solat terus. Kan? Nama dia Islam tapi tak solat. Macam tu. Na'udzubillah min. Jadi kita minta jauhlah daripada golongan-golongan macam tu dalam kita punya keturunan ataupun family lah. Kalau kita ada family-family yang solat tak cukup 5 waktu dan sebagainya, kita nasihat ataupun ajak. Kadang-kadang cara kita dakwah ataupun cara kita nak ajak ni kena ada cara yang betul lah. Yang kita tak boleh cakap tak solat lah, tak boleh macam tu. Maksudnya kalau kita nak ajak tu, kita ajak dia semayang sekali berjemaah kan. Kalau dia sebelum ni tak pernah solat, kita ajak sekali semayang jemaah. Tapi jangan suruh dia jadi imam pula. Kalau suruh jadi imam terus tak semayang nanti. Ajak dia semayang. Kalau boleh ajak pergi surau, pergi masjid, lagi bagus lah.
Kalau tak pun ajak dia berjemaah at least. Daripada situ slowly insya-Allah dia akan terbiasa dan dapat rasa perbezaan tu insya-Allah. Dapat konsisten solat tu. Sebab sebenarnya kalau kita tengok ramai sebenarnya yang tak solat lagi ni, ataupun dah solat tapi tak cukup 5 waktu. Terutama subuh ataupun maghrib kan, kadang balik kerja lewat dan sebagainya. Sebab lewat jam dan sebagainya tak sempat maghrib. Lepas tu qada. Mana boleh senang-senang nak qada macam tu kan. Macam tu. Okey, tak apa. Kita sambung balik 111. Lan yadurrukum illa adha. Okey, ada tanda ombak selepas menyebutkan huruf bersadu 4 ataupun 5 harakat. Wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Okey, ada huruf qalqalah da, lantunkan sedikit sebab qalqalah sughra saja. Summa pastikan dengung 2 harakat. Okey, nun yang kosong selepasnya ya, baca dengan dengung 2 harakat. Di sini bacaan idgham masuk dalam huruf ya. Di sini huruf nun kosong selepasnya huruf sad. Kita baca dengung tapi tak perlu masuk. Sebab dia ikhfa hakiki dekat sini. Okey, 111. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil sahaja. Dan jika mereka memerangi kamu, nescaya mereka mundur berpatah balik ke belakang. Yang ini kalah. Seterusnya mereka tidak mendapat pertolongan. Okey, 112. Bila baca ayat ni saya teringat yang tentang peperangan Israel dengan Hamas ataupun Al-Qassam kan. Sekarang ni ada tengok video-video yang latest tu, video-video yang mujahidin keluarkan lah. Masya Allah, memang hebat lah dia orang ni. Sebab apa? Sebab dia dalam hati dia orang ni ada iman yang betul-betul kuat, betul-betul kukuh. Macam mana dia orang boleh ada iman kukuh macam tu? Sebab dia beriman dengan ayat-ayat Quran lah. Kalau kita tengok poster-poster yang dikeluarkan kan, semua ada ayat Quran. Jadi bila kita baca ayat Quran yang dia buat dalam bentuk poster tu, relate dengan apa yang berlaku ataupun apa yang dia orang buat. Jadi dia orang betul-betul berpegang dengan ayat-ayat tu. Jadi tak ada rasa takut dan sebagainya. Takut tu dekat musuh. Sebab musuh ni dia tak ada tujuan ataupun dia punya matlamat dia tak jelas. Kalau orang Islam ni, orang beriman ni, ada dua je, sama ada dia menang ataupun dia mati. Mati tu mati syahid. Sebab tu dia tak kisah. Kalau mati, insya-Allah mati syahid. Power kan, power insya-Allah, masya-Allah. Okey. Itu supaya ni lah kita sama-sama ambil cakna dengan berita-berita daripada sana, selain daripada kita mendoakan mereka. Kalau boleh setiap kali sebelum rukuk yang terakhir tu, pada rakaat terakhir tu, baca kunut nazilah. Kan? Okey. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. Okey, pastikan ta kalau berhenti bunyi macam ha. Ta bulat lah. Kalau ta yang terbuka tu bunyi macam ta biasa. Okey, ni ta terbuka. Kalau ta bulat berhenti bunyi macam ha. وضربت عليهم المسكنة ذلك ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. Qalqalah akbar ataupun qalqalah kubra dekat sini. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عصوا وكانوا. Ni tak perlu panjang ya tuan-tuan dan puan-puan. Bima عصوا وكانوا tak perlu. Sebab di sini
Ada nama hukumnya idgham mislain saghir. Ni kalau tuan-tuan perempuan baru first time dengar, nama dia idgham mislain saghir. Dia termasuk dalam jenis-jenis idgham. Jadi idgham mislain saghir ni dia huruf yang serupa. Satu huruf yang kosong, huruf mati, waw mati, ataupun yang kedua waw yang bersabdu. Jadi cara baca dia masuk terus dalam huruf yang bersabdu ni. Ni contoh untuk idgham mislain saghir lah. Kita ada banyak lagi contoh. Contoh lam bertemu lam, dia kena huruf yang sama. Contoh mim dengan mim pun boleh dikatakan idgham mislain saghir. Okey, dia kena huruf yang sama. Dia ada 3 pembahagian. Idgham mislain saghir, idgham mutajanisain, kemudian idgham mutaqaribain. Okey. 112. Mereka diliputi kehinaan di mana sahaja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat kemurkaan daripada Allah dan selalu ditimpakan kesengsaraan. Yang demikian itu kerana mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Ini alasan yang benar. Yang demikian itu kerana mereka derhaka dan melampaui batas. Okay. Laisu sawaa. Okay, ni kita jumpa macam bacaan tadilah kan, soalan yang awal live tadi. Macam mana cara baca dia, kena bunyikan harakat pada a ni kalau kita berhenti. Sawaa, sebab di sini mad iwad. Okay, mad iwad. Ni hanya untuk yang tanwin berbaris atas. Kalau hamzah ni berbaris di bawah ataupun depan, maka kita matikan terus sawa. Okey, kalau berbaris di atas tanwin ni sawa, kena baca macam tu, 2 harakat. Okey. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun. Okey. Sikit lagi kita tengok ada tanwin 99, tanwin 99 selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung. Di sini bacaan ikhfa masuk samar-samar. Kemudian di sini bacaan idgham terus masuk dalam huruf ya, qa'imatun yatlu dengan dengung 2 harakat. Okey, tanda mad selepasnya bukan huruf bersabdu maka 4 ataupun 5 harakat. Mad selepasnya bukan huruf sabdu maka 4 ataupun 5 harakat. Mereka itu tidak semuanya sama antara ahli kitab, ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud, yakni solat. Okey. Golongan ahli kitab yang telah memeluk agama Islam. Jadi antara ahli kitab tu Yahudi Nasara tu tak semuanya yang jahat. Tak semua sama. Ada yang beriman. Macam itulah. Okey. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Okey, ra tebal sebab sebelumnya huruf berbaris di atas. Wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin. Okey, pastikan ha di bunyi pedas tu. Okey, bunyi pedas sebab ha ni perlu dipedaskan walaupun dia berbaris di bawah. Cuma kena hati-hatilah bila ha berbaris di bawah ni lebih sukar sedikit berbanding ha berbaris di atas untuk kita bunyikan angin tersebut. Okey, caranya senyumkan mulut saja. Okey. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh yakni melakukan yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar dan bersegera mengerjakan pelbagai kebaikan. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. Okey, insya-Allah ayat yang terakhir. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Okey, nun yang ada tanda sukun kita terus baca dengan jelas. Okey, kalau nun kosong tak boleh baca izhar ataupun jelas macam ni. Kena dengung dengan cara idgham masuk dalam huruf ya. Kemudian yang ni jelas saja min khair, tak boleh dengung. Okey, khairin falan, khairin fa dekat sini
tak selari selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan 2 harakat dengan bacaan ikhfa. Khairin falan yukfaru. Okay, wallahu alimun bil muttaqin. Wallahu alimun bil muttaqin. Okay, bacaan iklab. Jadi bacaannya bunyi huruf mim, tutup mulut rapat, bibir atas bibir bawah. Kalau pilih pandangan yang rapat lah. Kalau pilih pandangan yang ada sedikit regangan pun tak ada masalah. Okay, wallahu alimum bil muttaqin. Kalau saya secara peribadi akan rapatkan mulut, bibir atas bibir bawah. Okay, itu bacaan iklab. Dan kebaikan apa-apa pun yang mereka lakukan tidak ada yang mengingkarinya, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Jadi tuan-tuan dan puan, kita selesai untuk bacaan hari ini pada muka surat 63 dan juga muka surat 64. InsyaAllah ta'ala kalau tidak ada apa-apa, kita akan sambung lagi bacaan pada muka surat 65. Okay, esok pada jam 9 juga. Alhamdulillah kita dah masuk juzuk yang keempat. Kita mula baca hari tu pada juzuk yang pertama. Alhamdulillah hari ni kita dah masuk juzuk yang keempat. Semalam sebenarnya kita dah masuk juzuk yang keempat. Jadi slowly kita akan baca sikit-sikit. Okay, 1-2 muka surat sehari insyaAllah. Bila tiba Ramadan tu kita dah dapat momentum. Sebab Ramadan pun dah tak lama sebenarnya. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak perasan, kita dalam 90 hari plus lah lebih kurang, kita dah nak masuk ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak lama dah. Jadi bulan Ramadan ni famous lah kalau kita nak baca tadarus dan sebagainya kan, untuk habiskan 30 juzuk kan. Kalau biasa habis tu, kalau boleh habis sekali dengan makna lagi bagus lah. Tapi kalau rasa tak mampu tak apa, kita join je sesi live ni insyaAllah. Kita sambil-sambil baca tu tengok pada terjemahan dia dan juga sedikit tentang hukum-hukum tajwid insyaAllah. Cuma setiap kali Ramadan tu biar ada target lah. Contoh kalau Ramadan lepas kita habis 30 juzuk tapi kita hanya baca. Kalau boleh bulan ni ataupun tahun ni kita baca beserta dengan terjemahan, walaupun tak habis, tapi janji kita ada target lah, target tu. Tapi kalau boleh habis 30 juzuk dengan sekali makna, itu yang terbaik lah. Cuma kadang-kadang kekangan masa dan sebagainya kan, bekerja juga. Jadi buat mana yang mampu je lah. Kalau tak boleh tinggal semua, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Buat mana yang mampu insyaAllah. Jadi dengan usaha-usaha tuan-tuan dan perempuan untuk belajar Al-Quran ataupun untuk baca Al-Quran, insyaAllah semoga Allah berikan ganjaran yang setimpal dan mudahkan segala urusan kita sehari-harian. Okay, insyaAllah. Jadi untuk hari ini saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang join daripada awal sampai akhir. Saya doakan semoga urusan pada hari ini berjalan lancar sehinggalah habis insyaAllah. Dan terima kasih juga kepada yang like dan bantu untuk share. Hari ini tinggi juga walaupun tak ramai, 6.2k like. Ni sebab rajin sikit. Siapa tadi ada Puan Fidah, Tuan Syed, ada siapa lagi tadi, awal-awal tadi tekan banyak sangat kan. Tapi jangan asyik tekan-tekan tu tak dengar pula kan. Okay, apa. Jadi itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa esok hari. Alhamdulillah, bintu Aziz, ni mak saya ni. Okay, InsyaAllah kita jumpa esok hari. Dan bagi yang join kita punya kelas mengaji yang percuma tersebut, hari ini untuk grup 1, hari ini hari sesi yang ke-8, iaitu sesi yang terakhir untuk kita punya kelas. Kita dah mula daripada pertengahan bulan 11 hari tu kan, bermula daripada kenal huruf sehingga sesi yang ke-7 baru ni alhamdulillah dah dapat baca Quran dah. Okay, kita buat 8 sesi je lebih kurang hari tu. Alhamdulillah hari ni sesi yang terakhir insyaAllah. Jadi boleh join lah. Yang mana grup 1 tu boleh join. Okay, yang baru nak daftar tu mungkin boleh daftar lagi. Nanti insyaAllah kita akan buat. Cuma saya tak rancang lagi lah bila nak buat yang batch kedua tu. Okay, untuk kelas mengaji percuma tu. Okay, boleh tekan je link dekat bio tu. Tengok je info-info dekat situ. Yang belum follow boleh follow insyaAllah. Apa-apa input ataupun info boleh dapat manfaat sama-sama insyaAllah. Okay, itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan pada live pagi ini. Kita tangguh dulu dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi